Saya Muhammad Adam Mirza bin Mirzafar. Nombor matriks 055541. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Akmal bin Abdul Razak, nombor kad pelajar 055674 dan saya dari KOS KRK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Zarif bin Said. Nombor matrik saya 056949, pelajar semester 4, kos Keselamatan Rangkaian Komputeran dari Fakulti Informatik Komputeran. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad bin Zainal, nombor matrik 055307 dari KRK. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nizam Farani bin Muhammad Amri, kad pelajar 04978, saya daripada KOS KRK. Assalamualaikum. Kita akan membincangkan tentang diet menurut Islam berdasarkan tajuk yang merangkumi HPK 3, iaitu pemakanan dalam Islam. Dalam Islam, diet bukan sahaja untuk mencantikkan bentuk tubuh badan kita supaya nampak lebih menarik. Namun, ia juga adalah untuk menjaga kesihatan seseorang. Orang yang memiliki berat yang berlebihan cenderung untuk mendapat beberapa penyakit seperti penyakit jantung, sesak nafas, kolesterol, obesiti dan lain-lain. Oleh sebab itu, Islam diperbolehkan untuk melakukan diet, namun dengan cara yang benar seperti yang dalam Islam, mengikut tips sihat Rasulullah SAW. Tip yang pertama ialah selalu mengambil makanan yang halal, sihat dan berzat. Sebagai umat Islam, kita seharusnya mengambil makanan yang halal dan minuman yang halal dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala pun telah memerintahkan hamba-Nya untuk makan makanan yang dibolehkan dalam Islam. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata." Di sini Allah memerintahkan umatnya untuk mengambil makanan yang halal kerana setiap makanan dan minuman akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan diolah dan dicerna oleh tubuh kita, lalu memberikan fungsi tertentu melalui kandungan zat dan vitamin makanan tersebut yang kemudiannya akan berpengaruh pada tubuh kita. Jadi makanan ini bukan hanya sekadar untuk menghilangkan rasa lapar, namun juga berperanan untuk menjaga kelangsungan hidup kita dan kesihatan kita. Baiklah, di sini saya nak kongsikan satu tips yang patut kita amalkan, iaitu jangan tidur selepas makan. Memang tak dapat dinafikan tidur lepas makan memang seronok sebab perut kita kenyang, tetapi perkara ini boleh mendatangkan bahaya pada kesihatan kita. Nak tahu sebab apa? Sebabnya, waktu kita makan, badan kita memerlukan sedikit masa untuk melakukan proses penghadaman. Bila mana kita tidur, badan kita tidak dapat menyerap nutrisi sewajarnya. Sekaligus, ini merupakan salah satu faktor kenapa rakyat Malaysia mengalami obesiti dan perut kita buncit. Disebabkan kita tidur lepas makanlah benda ni jadi macam ni. Assalamualaikum. Jadi untuk tips yang ketiga, iaitu makan minum secukupnya dan tidak berlebihan. Makan tidak berlebihan ni maksudnya kalau boleh ikut macam Rasulullah SAW, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi kalau kita berhenti makan sebelum kenyang ni, memang orang kata berfungsi lah untuk mengurangkan berat badan dan juga kurangkan makan lah. Sebab bila kita makan banyak ni, nafsu pun naik tau. Nafsu nak makan tau. Bila nampak makanan je nak makan, nampak minuman manis je nak minum. Jadi dari segi kesihatan pun, bila kita makan banyak,
kesihatan berat badan pun naik tau. Berat badan naik, dan bila kita makan, bila berat badan naik, kesihatan pun boleh terjejas. Sebab mengikut kajian, peratusan untuk sakit lebih tinggi apabila seseorang itu mempunyai berat badan yang berlebihan. Mengenai ini ada juga dalam hadis At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Muslim yang pernah berkata bahawa perut manusia adalah wadah yang paling buruk, dan batas maksimum dalam mengisi perut adalah sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi oksigen. Jadi kalau boleh kurangkanlah makan. Tips yang keempat ialah perbanyakkan berpuasa sunnah dan menjalankan puasa wajib. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa wajib pada saat bulan Ramadan, dan dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah di luar setelah bulan Ramadan. Contohnya ialah berpuasa 6 di bulan Syawal. Banyak pahala yang diberi ganjaran kepada kita jika kita melakukannya. Dan kita juga disunatkan untuk berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Puasa ini bukan sahaja untuk melatih hawa nafsu dan kesabaran, namun juga untuk membersihkan diri dan mengistirahatkan perut kita dari kegiatan pengolahan dan pencernaan makanan. Seperti kita tahu, harian kita selalu makan makanan, dan sekali-sekala kita harus cuci perut kita. So, melakukan puasa sunnah atau puasa wajib dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk diet secara Islam. Dan perlu diingatkan, kita tidak boleh menitik beratkan niat puasa kerana ingin memiliki tubuh yang bagus. Tapi kita haruslah menitikkan puasa tersebut kerana untuk mendapat redha Allah SWT. Terdapat 4 tips telah dikongsi oleh sahabat-sahabat kita yang boleh dijadikan sebagai rutin diet harian kita. Kita sudah pun sampai ke penghujung video. Sebagai kesimpulan, diet diperbolehkan menurut Islam, tetapi mestilah sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar aturan dan dasar hukum Islam. Sebagai seorang Muslim yang taat dan patuh kepada Allah, kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam Islam agar kita terhindar daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan 14 Diet Menurut Islam. Assalamualaikum.